pengenalan ringkas mengenai tajuk pelindungan insurans dalam pelancongan ibadah haji dan umrah. Sebagai umat Islam, menunaikan ibadah haji atau umrah adalah menjadi satu kewajipan dan aktiviti pelancongan semakin sinonim dengan masyarakat kini yang telah menjadikan aktiviti pelancongan sebagai satu kewajipan dalam kehidupan mereka. Bagi memenuhi keperluan ibadah dan aktiviti pelancongan, penyediaan dari segi fizikal, rohani dan kewangan serta alternatif yang dapat mempertahankan diri amat penting bagi seseorang tersebut ketika mengembara. Risiko untuk mengalami perkara yang tidak diingini sukar dijangkakan ketika mengembara atau menunaikan ibadah kerana kemungkinan untuk mendapat kemudaratan dan kecelakaan mungkin berlaku. Sekiranya seseorang tersebut memilih untuk melindungi diri mereka dengan insurans ketika melancong, perkara itu amat tepat dan bagus. Ia dianggap bagus kerana dapat mengurangkan sebarang risiko yang akan berlaku. Sebagai contoh, jatuh sakit ketika melancong. Bebanan yang akan ditanggung oleh seseorang pelancong atau ahli jemaah juga kurang sekiranya memilih untuk mengambil insurans ketika melancong. Apabila seseorang tersebut kehilangan barang, ditipu oleh syarikat penerbangan atau jatuh sakit ketika melancong atau menunaikan umrah, insurans tersebut dapat melindungi diri mereka. Perjanjian pemilihan insurans pelancongan amat penting supaya tidak terpedaya dengan tipu muslihat dan sebarang risiko yang akan berlaku. Pelindungan insurans amat penting bagi setiap pelancong dan ahli jemaah ketika melancong kerana institusi tersebut dapat mengurangkan risiko dan kemudaratan yang tidak diingini berlaku ke atas diri setiap pelancong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akademi bin Nosli, Kak Matrik di HSU 2020-25259 dan saya merupakan daripada kelas di PHU 4A. Okey, untuk bahagian saya akan berikan kepada definisi. Definisi insurans pelancongan atau dikenali juga sebagai travel insurance adalah perlindungan yang akan menjamin kejadian yang di luar jangkaan kita apabila melancong atau menunaikan ibadah, termasuklah penangguhan pesawat, kehilangan bagasi, kecurian, kemalangan jiwa dan kos perubatan sepanjang melancong. Okey, terdapat dua kategori insurans, iaitu insurans nyawa dan insurans am. Yang pertama, insurans nyawa. Insurans nyawa ialah membertanggungjawabkan nyawa anda terhadap risiko seperti kematian, kesakitan, ketidakupayaan dan memasuki wad hospital. Contoh seperti semua hidup jangka masa tertentu pautan dengan pelaburan perubatan dan kesihatan. Okey, seterusnya untuk perlindungan am. Perlindungan am terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, pelancongan. Yang kedua, kenderaan. Yang ketiga, rumah. Yang keempat, harta benda. Okey, pentingannya. Pada dasar masa ini masih ada yang belum sedar tentang akan kepentingan insurans perjalanan ini. Malah nasib malang boleh ditimpa anda apabila anda keluar negara. Contohnya kejadian kes seperti kehilangan bagasi. Oleh itu, industri penerbangan mendakwa kes bagasi yang hilang semakin berkurangan sejak teknologi penjejakan ditambah baik setiap tahun.
Jadi jika anda dilindungi oleh insurans, kesan kehilangan bagasi akan dapat diringankan kerana barangan yang hilang boleh dibeli semula dengan duit pampasan insurans tersebut. Seterusnya, saya ingin memberi 10 sebab mengapa pelancong perlu membeli insurans perjalanan sebelum pergi melancong ke luar negara. Yang pertama, dilindungi sebelum naik kapal terbang. Okay, katakanlah kita ada kecemasan seperti ahli keluarga kita yang meninggal dan sebagainya dan membuatkan kita terpaksa untuk membatalkan penerbangan. Kita layak untuk membuat tuntutan bagi tiket penerbangan tersebut. Yang kedua, dilindungi jika syarikat penerbangan merugikan kita. Banyak kesilapan yang boleh dilakukan oleh syarikat kapal terbang apabila kita keluar negara. Bagasi lewat sampai, jadual perjalanan ditangguhkan, jadual perjalanan diubah, penerbangan dibatalkan, tiket anda dibatalkan kerana masalah overbook. Semuanya boleh merugikan masa dan wang kita. Yang ketiga, dilindungi jika bagasi hilang. Jangan kata sebab kita tak pernah hilang bagasi sepanjang keluar negara, kita terus kata bagasi kita tidak akan hilang. Malah tidak berbau. Apabila bagasi kita hilang, kita boleh membuat tuntutan kepada syarikat penerbangan dan syarikat insurans seperti yang saya terangkan pada perkara yang pertama tadi. Empat, dilindungi jika berlaku kemalangan seperti yang saya katakan tadi. Malang tidak berbau. Andai kata kita terlibat dalam kemalangan kita ketika berada di luar negara, perlindungan insurans perjalanan melayakkan kita untuk mendapat tuntutan perbelanjaan perubatan, khairat kematian, kecacatan kekal, allowance duduk hospital dan manfaat penjagaan simpati untuk orang yang menjaga kita di hospital. Yang kelima, dilindungi jika berlaku sebarang kematian. Kita doakan supaya perkara ini tidak berlaku, ya, tetapi semuanya tidak dapat berlari daripada ajal, rezeki. Itu semua telah diletakkan oleh Allah. Okay, tetapi jika kita ditakdirkan meninggal dunia ketika berada di luar negara, perlindungan insurans membolehkan waris kita membuat tuntutan khairat kematian, pembelanjaan perubatan, manfaat penjagaan, simpati serta dana pendidikan dan penjagaan anak-anak kita. Yang keenam pula ialah dilindungi jika kehilangan harta benda. Kadang-kadang apabila kita pergi ke negara yang kadar jenayahnya tinggi, kita tak terlepas risiko dirompak, disamun dan juga dicuri. Dengan perlindungan insurans perjalanan, wang, dokumen peribadi serta harta benda seperti kamera, laptop, handphone, iPod dan sebagainya, sekiranya barang tersebut dicuri, kita boleh digantikan semula dengan wang tuntutan insurans perjalanan. Itulah antara salah satu kelebihan insurans. Yang ketujuh, dilindungi jika terkena wabak penyakit COVID-19. Biasanya insurans perjalanan tak melindungi risiko jika anda terkena sebarang wabak penyakit ketika berjalan dan melancong ke luar negara. Ini mesti merisiko anda, terutamanya ketika wabak COVID-19 sedang menular di seluruh dunia sekarang. Tetapi ada satu syarikat insurans di Malaysia yang memberi perlindungan terhadap penyakit COVID, iaitu Berjaya Sompo Insurance. Okey, jadi seterusnya saya akan kembalikan kepada topik yang seterusnya, iaitu perbezaan antara takaful dan insurans. Dan itu saja, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Azri. Nama metrik DHU 20202462 daripada kelas di PHU 4C. Saya akan memberitahukan perbezaan antara takaful dan insurans. Takaful dan insurans mempunyai tujuan yang sama, iaitu memberi jaminan dan bantuan kepada peserta dalam bentuk kewangan. Namun, di antara keduanya terdapat perbezaan yang besar. Perbezaan yang wujud dapat dilihat daripada beberapa sudut. Antaranya, yang pertama dari segi takaful, berlandaskan kontrak tabaruk, iaitu derma dan sumbangan. Para peserta menyumbang ke dalam dana takaful dengan jumlah yang ditetapkan dan menjamin peserta lain yang ditimpa musibah untuk menggunakan dana tersebut. Manakala bagi insurans pula menggunakan kontrak jual beli, iaitu berlandaskan kontrak insurans konvensional. Yang kedua, takaful di bawah syariah dan kerajaan. Diawasi sepenuhnya di bawah undang-undang syariah
dan kerajaan. Manakala bagi insurans pula diawasi di bawah undang-undang kerajaan sahaja. Yang ketiga, takaful pelabuhan patuh syariah, iaitu wang sumbangan dilaburkan di dalam platform patuh syariah. Manakala bagi insurans pula, pelaburan konvensional, iaitu wang premium tidak wajib dilaburkan dalam platform patuh syariah. Yang keempat, takaful tidak berkaitan dengan riba, qarar dan maisir. Takaful tidak mempunyai unsur riba kerana takaful tidak menerima atau membayar bunga. Apabila takaful matang, peserta akan dibayar bahagian simpanannya yang ditambah dengan keuntungan daripada pelaburan. Selain itu, takaful juga tidak mempunyai unsur qarar, iaitu ketidakpastian. Syarikat takaful biasanya menyatakan dengan jelas cara premium dikumpulkan serta dilaburkan. Semua pelaburan adalah dalam bidang yang halal di sisi agama Allah. Akhir sekali, takaful tidak mempunyai unsur maisir, iaitu perjudian, kerana wang premium dimasukkan ke dalam dua akaun, iaitu peserta untuk pelaburan dan akaun khas peserta. Manakala bagi insurans berkaitan dengan riba, qarar dan maisir, insurans mempunyai unsur riba kerana menerima bunga atas pinjaman yang diberikan kepada insured. Pampasan dan jumlah yang diinsurankan dibayar balik mengandungi unsur bunga. Selain itu, insurans juga mempunyai unsur qarar ataupun ketidakpastian penjelasan tentang cara premium dilaburkan dan sumber ganti rugi tidak dinyatakan. Wang premium dilaburkan dalam projek-projek yang bercanggah dengan hukum Islam. Akhir sekali, insurans juga mempunyai unsur maisir kerana insured akan dibayar pampasan yang besar dengan sumbangan premium yang sedikit. Yang kelima, takaful merupakan kongsi risiko, iaitu peserta takaful berkongsi risiko secara bersama. Manakala bagi insurans pula pindah risiko, iaitu risiko dipindahkan kepada syarikat pengendali. Manfaat bagi takaful boleh dihibahkan atau diagihkan secara faraid kepada waris. Manakala bagi insurans, hanya jumlah yang pernah dibayar boleh diwarisi dan selebihnya milik Baitul Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rifki bin Amir dari kelas DPHU 4A. Saya akan terangkan tentang perlindungan insurans melancong dan menunaikan ibadah umrah dan haji. Apakah itu A+ Hajj? A+ Hajj adalah rider penolakan unit patuh syariah yang menyediakan perlindungan sehingga 80 tahun atau sehingga penamatan plan asas yang mana terdahulu. A+ Hajj menyediakan perlindungan ke atas kematian dan hilang upaya menyeluruh dan kekal. Semasa menunaikan haji dan umrah, kematian disebabkan oleh virus Middle East Respiratory Syndrome atau nama singkatan ialah MERS. Semasa atau selepas menunaikan haji atau umrah dan kematian akibat kemalangan pada setiap masa. Selain dari itu, A+ Hajj membantu anda menambah simpanan untuk haji dan umrah dengan menyediakan faedah tunai berjadual iaitu bos portal nilai. A+ juga menyediakan faedah badal haji dan faedah ihsan bagi kematian pasangan semasa mengerjakan haji dan atau umrah. Yang pertama, perlindungan semasa haji dan umrah. 100% amount perlindungan dari A+ Hajj akan dibayar sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya menyeluruh semasa menunaikan haji atau umrah. Yang kedua,
perlindungan ke atas virus MERS. 100% amount perlindungan dari A+H akan dibayar sekiranya berlaku kematian disebabkan oleh virus Middle East Respiratory Syndrome atau nama singkatan ialah MERS, semasa atau selepas menunaikan haji atau umrah. Yang ketiga, perlindungan ke atas kematian akibat kemalangan. Yang pertama, 100% amount perlindungan dari A+H akan dibayar sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan pada setiap masa. Yang kedua, 200% amount perlindungan dari A+ akan dibayar sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan di dalam pengangkutan awam pada setiap masa. Yang keempat, booster nilai. Nikmati booster nilai berjadual bersamaan dengan 2% daripada amount perlindungan A+H setiap tahun bermula dari tahun CJ ketiga sehingga A+H matang. Anda mempunyai 3 pilihan bagaimana booster nilai akan dibayar kepada anda. Yang pertama, pengumpulan dan dilabur ke dalam dana pelaburan peserta. Yang kedua, bayaran tunai. Yang ketiga, kredit ke dalam akaun tabung haji. Yang kelima, badal haji. RM5,000 akan dibayar sekiranya berlaku kematian untuk membantu keluarga anda menguruskan badal haji apabila anda sudah tiada. Akhir sekali, yang keenam, faedah ihsan bagi kematian pasangan. Sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini semasa anda atau pasangan menunaikan haji atau umrah, kami akan bayar faedah ihsan atas kematian pasangan anda dengan jumlah bersamaan dengan 20% dari amount perlindungan A+H atau RM10,000 yang mana lebih rendah. Itu sahaja daripada saya akan pas kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ramzi bin Razali. Nombor metrik DHU 202025331 daripada kelas DPHU 4A. Baiklah, saya akan meneruskan dengan poin yang terakhir daripada kumpulan kami, iaitu kesimpulan. Sebelum saya terus ke kesimpulan, saya akan menerangkan sedikit, iaitu apabila kita bermusafir, banyak perkara tidak terduga akan berlaku. Walaupun kita dah buat perancangan dengan teliti, namun kita tetap tidak dapat menolak kemungkinan akan berlaku seperti kemalangan atau kehilangan nyawa. Sebab itu, jemaah haji disarankan mencari alternatif bagi meminimumkan kadar risiko yang bakal berlaku. Sekurang-kurangnya, dengan membuat penyertaan dengan mana-mana takaful dapat mengurangkan risiko sepanjang jemaah beribadat. Pelbagai produk baru diperkenalkan pengendali takaful, khususnya buat jemaah haji dan juga umrah. Kita pun sudah tahu perlindungan takaful boleh disertai diri sendiri, pasangan dan juga anak-anak. Oleh itu, kita perlu dapatkan pelan perlindungan takaful sebelum memulakan perjalanan bagi menampung kos perubatan atau kerugian sekiranya berlaku kecemasan ataupun kemalangan. Hal ini kerana apabila berlaku perkara yang kita tidak diingini sepanjang tempoh perjalanan, kita tidak perlu bimbang kerana manfaat takaful akan dibayar bagi mendapatkan pampasan. Malah, bayaran rawatan perubatan juga ia sediakan sekiranya berlaku kematian atau kecederaan kepada diri dan juga keluarga. Ia juga bergantung kepada syarat dinyatakan di dalam sijil penyertaan. Semua tawaran perlindungan biasanya akan dijelaskan dari awal penyertaan dan peserta juga sudah jelas mengenainya. Okey, baiklah, akhir sekali daripada saya, iaitu kesimpulan. Menunaikan ibadah haji menjadi impian setiap umat Islam dan menuntut pengorbanan terakhir dalam kehidupan kerana ia berkait dengan pengorbanan masa, beribadat yang panjang serta pengorbanan wang ringgit. Maka setiap umat Islam wajib berusaha menunaikannya sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.
Oleh itu, kita mestilah bijak dalam merancang perjalanan kita menunaikan haji dan umrah dengan memilih agensi insurans yang terbaik untuk perjalanan terbaik kita untuk beribadah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.